Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah pulau kecil di Laut Andaman dikesan menjadi transit dan juga markas penyeludupan dadah terbesar dari selatan Thailand ke beberapa negara termasuk Malaysia. Pulau yang digelar sebagai Koh Lu turut dikategorikan oleh nelayan tempatan sebagai kawasan terlarang kerana sentiasa dikawal ketat oleh individu bersenjata. Selain itu, 28 GRO warga Thailand berusia 20 hingga 35 tahun ditahan menerusi op sayang ketika sedang asyik berpelukan dan menari bersama pasangan. Kesemua yang ditahan juga didapati tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Semuanya dalam kalender jenayah untuk edisi 30 April 2016. 19 pelajar sekolah menengah termasuk 3 pelajar perempuan dicekup kerana ponteng sekolah dalam ops menyusur kasih dijalankan Pejabat Pendidikan Daerah Klang. Operasi bermula 9 pagi itu hasil kerjasama Polis Diraja Malaysia, Majlis Perbandaran Klang, Agensi Anti Dadah Kebangsaan serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Operasi bagi mengawal gejala ponteng di kalangan pelajar sekolah di daerah berkenaan dan dijalankan sejak 2010 lalu. Kesemua pelajar yang diberkas akan diberikan kaunseling supaya dapat mengenal pasti masalah sebenar serta membantu mereka memperbaiki diri. Warga Afrika yang berada di negara ini semakin berani memperdayakan warga tempatan untuk mendapatkan wang dengan cara mudah. Muhammad Haziq, 18 tahun, pada Selasa lalu menjadi mangsa pukau seorang warga Afrika yang mengaku berasal dari Arab Saudi dan sedang menuntut di Universiti Awam di Kedah. Suspek berpura-pura berada dalam kesusahan sebelum meminta bantuannya. Tanpa sedar, dia diperdaya untuk mengeluarkan wang daripada ATM dan menyerahkan kepada suspek sebelum menghilangkan diri. Alunan muzik live band membuatkan pengunjung serta wanita seksi yang bekerja sebagai pelayan pelanggan GRO leka dibuai irama lagu tanpa menyedari. Sepasukan anggota imigresen masuk ke sebuah pusat hiburan di Jalan Green Hall. Ada antara mereka asyik melayan perasaan masing-masing. Selain berpelukan dan menari bersama pasangan, pengunjung dan GRO terbabit langsung tidak sedar yang premis berkenaan sebenarnya sudah dikepung. Dalam opsa yang bermula jam 1.30 pagi itu, seramai 28 wanita warga Thailand berusia 20 hingga 35 tahun yang bekerja sebagai GRO di premis berkenaan ditahan. Selain itu, 2 lelaki Thailand, 2 lelaki Nepal dan seorang lelaki warga Bangladesh yang bekerja sebagai pemuzik turut ditahan. 16 motosikal dan sebuah kereta musnah dalam kebakaran di ruang letak kenderaan di Pangsapuri Saujana Damai, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Kejadian pada 1 pagi itu berlaku ketika kebanyakan penghuni Pangsapuri terbabit sedang tidur. Penduduk terjaga apabila mendengar beberapa letupan kuat dan bergegas keluar dari rumah masing-masing. Beberapa penduduk cuba memadamkan kebakaran menggunakan alat pemadam api namun gagal mengawal api berkenaan. Jumlah kerugian dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekumpulan kanak-kanak yang sedang belajar di sebuah taska di Selayang bertempiaran lari kerana ketakutan selepas premis itu diceroboh masuk perompak. Dalam kejadian 10.48 pagi Isnin lalu, 3 penjenayah menaiki 2 motosikal menjadikan taska itu sebagai sasaran. Sumber polis berkata, berdasarkan rakaman kamera litar tertutup di lokasi kejadian, suspek dilihat memberhentikan motosikal di hadapan taska berkenaan. Suspek berjaya membawa lari beg tangan milik pengasuh taska dan wang tunai disimpan di premis itu. Menurutnya, suspek kemudian melarikan diri dengan menunggang motosikal bersama seorang lagi rakannya yang menanti di luar taska. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Johor mematahkan kegiatan penyeludupan rokok seludup terbesar pada tahun ini berikutan kejayaan rampasan 4 kontena rokok bernilai 3.6 juta ringgit membabitkan cukai 22.1 juta ringgit. Rampasan terbesar itu hasil serbuan terhadap 2 lokasi berasingan dalam tempoh 2 minggu lalu pada 3 dan 13 April lalu. Seorang lelaki berusia 42 tahun yang bertindak sebagai ejen mengurus pengimportan barang berkenaan ditahan untuk membantu siasatan. Sebuah pulau kecil yang terletak antara puluhan pulau di Laut Andaman disyaki menjadi transit dan markas penyeludupan dadah terbesar dari selatan Thailand ke beberapa negara, terutama Malaysia dengan menggunakan bot nelayan.
Pulau diberi nama Koh Loh itu dianggap nelayan tempatan sebagai kawasan larangan kerana sentiasa dikawal ketat individu bersenjata. Difahamkan Koh Loh juga dijadikan tempat memproses dadah yang dibekalkan secara terus dari segitiga emas dadah iaitu sempadan Laos, Myanmar dan Thailand. Bagi mengaburi mata penduduk tempatan, pulau itu diwar-warkan sebagai milik persendirian dan dikawal sebagai habitat semula jadi untuk burung layang-layang. Skuad khas harian Metro ke negara Gajah Putih itu bagi menyiasat dakwaan kewujudan pulau yang dilaporkan kebal selain pada masa sama cuba menyingkap peranan 23 rakyat Malaysia yang ditahan ketika cuba menyeludup dadah jenis syabu dan heroin dianggarkan bernilai RM600 juta baru-baru ini. Seorang lelaki didenda RM4,900 dan dihukum penjara 24 bulan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur atas pertuduhan mengisytiharkan dirinya sebagai Imam Mahdi. Tertuduh Mat Alimin Abdullah turut berdepan hukuman penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda itu. Tertuduh didakwa mengisytiharkan dirinya sebagai Muhammad Al-Mahdi di bilik mesyuarat Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan tingkat 10 Menara Pusat Islam, Jalan Perdana antara 3 petang hingga 3.30 petang 26 April lalu. Remaja lelaki berusia 19 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas tuduhan membuat komen bersifat jelik di laman sosial Facebook terhadap Sultan Johor 2 bulan lalu. Tertuduh Muhammad Ishraf Syamsuddin yang juga seorang penganggur membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Berdasarkan kertas pertuduhan, anak ketiga daripada 4 beradik itu didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komen itu dengan niat menyakitkan hati dan mengganggu orang lain. Seorang anggota polis didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan melakukan kelucahan terlampau terhadap 3 tahanan lelaki bawah umur 2 minggu lalu. Tertuduh Lance Corporal Muhammad Khairul Hisam Aziz mengaku tidak bersalah atas pertuduhan berkenaan. Tertuduh didakwa melakukan kelucahan terlampau terhadap 3 remaja berusia 14, 15 dan 16 tahun itu yang juga merupakan tahanan lokap bagi kes pergaduhan di dalam lokap berpusat Jinjang antara 1 pagi hingga 5.30 pagi 10 April lalu. 2 remaja berusia 17 dan 19 tahun diberkas polis kerana terbabit dengan 13 kes pecah dan curi duit tabung masjid di sekitar daerah Arau, Kangar dan Padang Besar sejak Januari lalu. Pihaknya menerima laporan sejak Januari lalu dan hasil siasatan berjaya mengesan suspek yang didapati penganggur dan terbabit dalam kegiatan penyalahgunaan dadah jenis syabu. Suspek dipercayai terbabit dengan 6 kejadian pecah dan curi tabung masjid di Arau, 3 di Kangar dan 4 di Padang Besar membabitkan kerugian RM5,000. Siasatan mendapati kedua-dua suspek menyasarkan masjid di kawasan luar bandar apabila banyak tabung diletakkan di luar ruang solat atau beranda. Sekian dulu untuk paparan kalender jenayah minggu ini. Terus layari laman web harian Metro di hmetro.com.my termasuk laman sosial HM News Channel dan juga HM Mobile bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan video menarik sepanjang minggu ini. Untuk itu sekian dulu, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.